terhentilah. Okay. So you tekan dekat gambar present now, dia ada dua, your entire screen ataupun a window. Kalau you want to take over everything on your screen computer, you pilih entire screen. Entire screen, saya tunjuk ya. Saya share untuk entire screen. Kalau saya share untuk entire screen, saya boleh pilih semua yang keluar sheet yang ada di sebelah bawah komputer kita dan sebelah atas. Ya. Kalau saya pilih window, maksudnya satu saja. Maksudnya bila saya show, saya share, PowerPoint saja yang keluar. Kalau saya tak nak show. Kalau entire screen, whatever on our screen, semua orang nampak lah. Ya, dia akan keluar message, telegram. Saya cuba ya satu. Harap tak ada apa-apa rahsia. Okay. So saya boleh ambil email saya boleh tengok Gmail saya boleh lihat ini, saya boleh klik Telegram saya. Nampak kan? Ya. Saya Nampak. Apa saja yang saya cuba buat kat sini, semua orang boleh nampak. Itu adalah entire screen. So as long as you tahu semua screen tu you nak tunjuk kat student, tak apalah. Ya. Mungkin termasuk notification pun masuk juga kot. Ana rasa yang ini yang Kak Yaumi guna masa kelas studi sebelum. Okay. So that's the thing lah. Alright. So okay, saya stop presenting. Okay. Sekarang ni kalau kita ambil saja untuk present a window, so kita pilih mana-mana window yang kita nak, itu je yang akan keluar. Okay. So kalau saya pilih window yang ini. Okay. Okay. Mana dia? So dia akan keluar satu-satulah. Satu-satu tapi yang sebelah atas sahaja. Di ikon yang sebelah bawah ni tak keluar ya. Bawah ya. Kalau ada ikon Telegram ke kat bawah tu, kalau you cuba klik, boleh ke tak? Nampak tak PowerPoint sekarang? Tak nampak kan? Sebab ikon PowerPoint saya di sebelah bawah, ikon kecil je. Lepas tu ikon Telegram, keluar ke Telegram saya? Tak kan? Sebab ikon tu di sebelah bawah skrin saya. Tapi kalau saya share untuk ikon yang di sebelah atas, sekejap ya. Maaf ya, technical language about screen ni tak pandai sangat. Jadi saya guna atas bawah je lah. Okay, ini keluar dekat sheet sebelah atas skrin saya. Saya rasa boleh lihat, betul? Ini Google Drive saya. So, nampak Google Drive. Nampak Google Drive sajalah, yang lain tak nampak. Okay. So kalau saya buka kalender, nampak kalender sahaja. Nampak kalender sahaja. Ya. Jadi kita ada privacy sikit lah kalau kita pilih open present window sahaja. Okay. Alright. Any other question? Saya rasa okey kot, ramai dah pandai kan? Boleh discover sendirilah lepas ni. Mungkin you can ask 2 orang, jemput je, invite seorang lagi untuk belajar. Kalau boleh screen sebelah-sebelah. Okay. Okay ya? Boleh ya? Sebab selepas ni Google nak meet Kaizala pula. Okay, boleh Kak Ita. Boleh ya? Boleh. Okay, saya tamatkan kat sini tapi kita masih menggunakan Gmeet yang sama ya. Gmeet yang sama. So jangan keluar. So kita akan dengar daripada Mishikin pula lah. Ya. Okay, thank you semua. Terima kasih banyak. Boleh letak. Terima kasih. Boleh catat dekat note tu ya. Dekat chat tu. Attendance. Terima kasih Kak.
Okey, sama. Assalamualaikum semua. Good morning. Can you hear me? Waalaikumsalam, dengar. Waalaikumsalam. Dengar. Selamat Okay, pagi. kita tukar speaker pula. But we are using the same link. Okay. Mic pun share. Azim macam ayah kata. Okay, boleh nampak dekat screen saya punya handphone interface. Boleh ke? Screen handphone saya. Jelas. Nampak. Nampak. Nampak jelas. Nampak screen handphone. Okay, so hari ni kita nak berkenalan dengan satu lagi apps yang kita boleh gunakan untuk deliver kita punya pengajaran dan juga untuk buat assessment. Berapa orang dah familiar dengan Kzilla? Baru download semalam. Siapa tu? Baru dengar. Istisara. Istisara. Okey, baru download. Dah belajar belum? Dah test semalam dengan kawan. Okay. So how did you find it? Cantik lah interface dia dan banyak benda boleh guna daripada WhatsApp dan Senang tak? so far okay, main game pun boleh. Main game okay. Senang, best sangat. Okay. Ada yang lain dah download Kzilla? Dah download dan dah explore. Okay. Siapa tu? Saya Zaidah. Test dengan Zaidah. Okay. Sebab dalam Gmeet ni bila Kak Syikin buka ruangan chat tu, gambar siapa yang bercakap tak keluar. So tak tahu. Okay, so bagi yang belum download, bolehlah buat kat situ, pergi dekat Google, kemudian try to find Kzilla. Okay. Lepas tu try to okay. Kalau misalkan guna iPhone, okay, you need to go to Apple Store. For the Androids boleh guna Google Apps. Google. Google Apps. Okay, Google Store. Okay, alright. So try download sekarang. Microsoft Kzilla ke Kak Syikin? Ya, Kzilla ni Microsoft punya. Okay. Okay, try guna handphone. Okay, sebab kita nak cari jalan untuk memudahkan kita nak deliver our teaching. Okay. Sekejap ya, ada masalah untuk nak dengar. Okay, tapi you all boleh dengar kan? Tak boleh lah dengar. Boleh. Dengar je, dengar. Okay, this is saya punya account. Ada yang masih lagi download, sorry. Mana tengah download kat situ? Tengah download. Free dan dia sangat senang. So kalau dah familiar sangat dengan WhatsApp, insyaAllah you have no problem.
Okay, can we move on? I cannot hear them. Okey Kak Syikir aku. Okay ke? Right, tak apa. Alright, so bagi yang dah ada ni, okay, first of all, kita akan tengok pada screen yang ada macam yang kat depan ni. So kita tengok yang dekat bahagian chats ni, kita ada a few things yang features yang kita nak kena faham lah. Okay, the first thing is, kita akan tengok di bahagian bawah screen kita. Are you following me? Ke masih lagi? Okey Kak Syikir, okey. We're following Kak. Following? Are you Nak okay? buka yang tim Gazila ke? Nak kena buka yang tim ke apa? Handphone. Yalah, handphone ada tim Kaizala ni, nak kena buka kat situ ke? Tak dengar Kak Nur punya. Apa ni, kan ada tim Kaizala dekat situ, nak kena join situ ke? Ke apa? Bukan, we're not using yang team. Tak using, tak dalam tim lagi. You boleh jemput lagi. Belum jemput lagi. Okay, alright. Continue. Download dah, continue. So dapat tak interface macam ni? Dapat. Handphone tu? Ada. Okay. Dekat bawah handphone tu ada simbol untuk profile, chat, calls, people, kan? Ada kan? Discover. Ada, dapat. Alright, okay. So sekarang ni, profile is for us untuk letak macam kita punya WhatsApp dengan apa lagi satu tu, Telegram. So if you are familiar dengan WhatsApp dengan Telegram, nak buat profile ni cepat aja. So boleh isi later. Okay, ni saya terangkan je dulu. Okay, next one, bila profile ni dah siap, okay, we go to the chat. Okay, kalau rasa macam confused, let me know. Okay, then kita pergi kepada new chat. Okay, kita nak buat new group. Okay, so this one new group. Okay, so saya akan select new group kat sini. Okay, so you can do on your own. So nak buat, so yang ni gambar, boleh pilih gambar apa from your own photo, from your own gallery dalam handphone. So sekarang ni bolehlah start ambil gambar banyak-banyak, tapi memang ada dah pun. Pasti kita ambil ataupun kita take a new photo. Ambil je gambar the latest. Okay, right. So dah habis tu, name your group. Okay, apa-apa je. Katalah hari ni kita punya group G-Meet Kaizala. Okay, then we move on to next. And then ni kita invite people. Okay, for Kaizala, in order for you to form a new group, at least you must have one participant. Okay, one participant. So saya hari ni, saya jemput Nokam Ruzita lah. Okay, lepas tu saya jemput siapa lagi? Nur Hayati Hussein. Okay. Okay lah, tu je lah dulu. Okay, lepas tu we go to the next one. Dah ada members. Okay, done. Right, yang ini dia tunjuk macam mana kita nak jemput lagi more people. So we can invite through WhatsApp group ataupun kita boleh, kalau kita tekan 3 dot tu, so we have many options. So you boleh invite whoever, okay, through email, okay, through your Telegram group. Okay, macam saya jemput, selama ni saya guna Telegram. Okay, kita invite group yang guna Telegram tu untuk Kaizala. Okay, so far so good. Ada maximum numbers tak Kak untuk group? Ada, this is the best part. Apa Kak? Tak ada? Tak ada. Okay.
Good. Inilah yang bestnya pasal app ni. Okay. Dan app ni dia ada bandwidth dia is very low. Dia about 2 megabyte. So students yang ada masalah internet, dia kata tak stable lah apa, kita boleh reach this kind of students. Okay, so far so good. Okay, dah Okay. Okay, alright, so here, okay, this one. Cara kita nak invite, okay, we can actually invite in 3 ways. So we can add the participant. Kita invite people. Okay, this one is through the link. So kita boleh share the link, copy the link and then share it in our WhatsApp ataupun Telegram group. Kita post lah kat mana-mana link ni. Okay, satu lagi QR code and the other one is guna code ni. So dia orang key in the code. Okay, so this is very easy. Alright, okay. So sekarang kita dah ada group kan? Okay, bawah sekali tu kita ada gambar paperclip. Kan, paperclip ni adalah button untuk actions. Okay, Kzilla ni dia ada many actions. Kalau tengok dekat screen tu, so we have boleh buat announcement, job, let's meet. Ni adalah actions yang saya dah simpan dalam clip saya. Sebab saya nak selalu guna. So this one is very untuk kemudahan quick access. So kalau nak add more, kita tekan add more tu. Jadi kita pilih lah. So banyak lagi dia punya yang kita boleh discover. Macam Istisarah kata ada game tadi. Okay, tapi game dia terhad lah. Sebab Kzilla ni baru dia dalam 2019. Dia baru develop kalau tak silap. Boleh main chess tu. Ya, betul. Jadi kalau misal kata students nak untuk give them a break, boleh. Kita boleh share game ni. Okay, lepas tu bila nak dekat ni kita boleh tengok apa yang kita dah pilih untuk quick access kita. So ada tick, blue tick tu kan. Macam mine, I have a tick announcement, attendance, job. So those are the actions that I frequently use. So yang ini a few lah. Okay, banyak ni. Nanti kita try satu-satu. Okay, so this is the Kzilla actions. Okay, so far so good. So type message tu boleh macam WhatsApp dengan Telegram. So now, okay, we'll go to the first action. Okay, nak buat announcement. Okay, nak buat announcement ni, okay, Kzilla ni can be used, dia ada Kzilla web dengan Kzilla mobile. So I'm using Kzilla mobile. Tapi kalau nak cepat, sebab all my files are in my Kzilla, dalam web. So I'm going to use Kzilla web sekejap lagi. Jadi hari ni nak share lah macam mana you can see through mobile dengan web. Okay, so I'm going to stop this sharing sebab I'm going to use yang satu lagi untuk Kzilla web pakai desktop pula. Okay ya. Kak Syiki nak tanya sikit. Ya, silakan. Dia Kzilla ni, dia punya memory tu sama dengan WhatsApp tak? Dia akan simpan dalam memory phone kita tu? Dia simpan kat cloud. Oh, cloud. Okey, dia tak ganggu lah kita punya memory Yang Kak Syikin baca, dia lagi safer. Okey. Okey, thank you Kak Syikin. Okay.
Alright, so okay. Ini macam mana kita nampak daripada guna kita punya ni lah desktop. So this is Kzilla Web. Yang ini I did the pairing earlier. So yang ni kita install dekat desktop Kzilla Web. Okay, lepas tu nanti dia akan minta kita punya phone number dan kita add in dan dia akan hantar pairing code. So kita kita type in the pairing code and desktop kita akan pair dengan kita punya handphone. Boleh cubalah kalau nak cuba. Lepas tu nanti, okay, so everyone boleh nampak kan skrin ni? Boleh ke? Boleh. Boleh, okay. Boleh. Boleh ya. Alright. So yang ini alright, kita nak yang tadi tu kita dah buat kita dah create satu group tadi. Okay. Gmeet kan tadi. So we'll go to this. Okay, this one kan kita okay, nak tengok setiap action tu kalau kita ada masa. So announcement ni is very easy. And it is very helpful sebab dia boleh attach sekali file apa-apa yang kita nak bagi students buat kalau kita ada. Contohnya, okay, kita klik ni, right? So dekat ujung ni, okay, we need to enter kita punya announcement. Okay, katalah I need them to read. Okay, please read the notes from the slides attached here. Okay, so description katalah kita nak inform dia orang. Okay, so usually description ni selalu letak dekat di sini description. Okay, yang ini selalunya kita boleh letak katalah week 4. Termasuk ni week 4 balik kan. So we are going to read on, let's say, paraphrasing. Okay, so kat bawah sekali ni kita ada 3 buttons, 3 ni image, gambar ni, dan kita klik lah mana-mana yang kita nak. Kita boleh record earlier kita punya instruction lecture dan kita save dalam kita punya file. Lepas tu baru kita boleh attach kat sini. Ni document and this one is gambar. It's very helpful. So yang ini katakanlah nak attach document. So we just go to the document. Okay. Lepas tu nanti attach. Sekejap ya, dia tengah mencari. Slow pula. Okay, lepas tu kita go to the file. Okay, so here. Yang ni Kak Syikir memang dah saja je buat supaya senang untuk demo untuk hari ni. So it's up to you, okay, based on your own creativity on how you want to arrange your file. Okay, let's say that I need them to read on paraphrasing, okay, for this week's reading. So yang ni kita just open and kita boleh close ni. Lepas tu kan dah ada attachment kat situ, right? And then we send. Bagi yang jari jemari begitu expert dekat handphone tu, boleh je buat kat handphone kalau everything is in your handphone. Okay, so here kita akan tengok what happened is tu dah keluar dah. Okay, so this is the announcement. So student can just simply click. Bila dia klik dia nampak lah macam ni. So dia boleh terus ni. Kita pun boleh klik sebenarnya daripada our own screen ni. Okay, so far so good. Nak tanya sikit. Yeah. Nak tanya. Right. Let's meet ni is to. Hello. Ada soalan? Ada soalan Ya. Dia punya features ni nampak macam lebih kurang macam Telegram dan juga WhatsApp. Apa kelebihan dia?
Boleh ulang tak dengar. Tak dengar. Hello. Dr. Muhammad Noor Ya saya. Okey. Sekejap tak dengar sangat suara. Suara tak jelas saya. Sekejap Dr. Muhammad Noor. Sorry sebenarnya saya guna 2 devices ni. Satu handphone dan satu lagi desktop. Jadi okey. Dr. Muhammad Noor, Ya. boleh dengar saya tak? Dengar jelas. Saya tak boleh dengar sangat. Boleh tak type soalan? Okey. Apa soalan dia, macam mana nak tambah action button ya? Bukan. Dia punya kelebihan Kaizala ni berbanding dengan apa nama tu WhatsApp dengan Telegram tu, apa dia punya extra feature? Kaizala dengan Telegram. Oh, perbezaan. Okey. Ya. Yang buat saya tertarik dengan Kaizala ni ialah pertama dia ada ni actions ni. Dia ada actions ni kan. So memang sangat senang lah bagi saya. Lepas tu dia punya limitation of number of participants, and we can even do the survey. Kita boleh buat quick poll dengan students, dapat immediate response. Lepas tu kita boleh check attendance. Sebab sekarang ni kita risau kan students ni ikut ke tak apa yang kita ni. So we can actually record the attendance as well. Bandwidth dia rendah, betul, sangat-sangat low. Okay, very good. Have I answered your question? Yeah, clear. Okay, right. Can I move on? Yeah. Any other question? Shikin nak demo semua actions tu yang ada ni Shikin. Shikin demo yang mana yang rasanya penting. Sebab sekarang ni Shikin faham our main concern sekarang during MCO ni, kita nak buat ODL. Okay, so kita nak find a way on how to deliver our lessons effectively. Sebab memang mencabarlah kita nak deliver. Lepas tu lagi satu, kita punya concern is on the assessment. Macam mana kita nak buat assessment? Jadi bila trying to compare all the apps semua, lepas tu masalah sekarang, the biggest challenge is students kita ni banyak yang ada low bandwidth. Jadi diorang ni remote, macam my own students daripada first class during ice breaking tu, memang it's my practice untuk find out lah macam mana diorang punya, kalau kat rumah diorang punya internet access macam mana. So I dah boleh tahu dah memang ada masalah kalau kita guna apps yang high bandwidth. Jadinya bila find out about Kaizala ni, insyaAllah yang remote area tu, contoh ada seorang tu dekat Ketere, dia boleh pasir putih, dia kata memang dia masalah. So memang dia boleh buat lah yang ni, insyaAllah. Okay, can I move on? Okay, so now kita move on to, let's say, attendance. Okay, attendance. So lepas dah buat announcement tu, okay, kita dah send tadi kan. Okay, ni Let's Meet yang dah buka ni ialah Let's Meet. So kita buat appointment dengan students. Tak send? Ni Let's Meet. Okay, Let's Meet. So kita masuk, kata kita nak buat discussion on first short story. Okay, kita nak buat discussion through Kaizala juga. Dan kita setkan masa. Okay, setkan masa. So katakanlah nak buat minggu depan, kelas kita start 14 kan? 14 ke? So katalah kita nak buat 15. Dan kita set masa. Kata kita kena ikut jadual waktu kita sendiri, kelas pukul 2. So ni kelas pukul 4. Katalah kelas pukul 4, tak apa. Dan kita set. Okay, duration. So this is very important sebab kita nak students tahu that we need them to be there for 30 minutes. Okay, dan place, ni tak apa, optional. Agenda is also optional. Tapi ni usually kita boleh letak our objectives of the lesson.
Okay, objectives of the lesson, dan kita show results sebab ni nak tengok berapa orang dah respond. Okay, dan kita hantar dekat students. So nanti ni ada waiting for responses. Okay, adalah kata yes akan datang, no. Bila no ni kita contact dia personally lah. Kenapa? Why? What is wrong? So maybe ni memang mengada-ngada sikit. So yang ini we can see the response. Okay, we just click. Okay, klik nanti later kita boleh tengok berapa orang dah response. Yes, no, maybe. So this is the good part lah. WhatsApp dengan Telegram tak boleh buat ni kan. Okay, then the next one. Okay, once kita dah set dia punya let's meet ni. Okay, we can actually katalah kita dah suruh dia buat something. Okay, we go to the job dulu. Okay, this is something that we want them to do. So the job ni, dia punya ni description kita inform. Okay, apa yang kita nak buat, nak suruh dia orang buat. Dan ni ada icon gambar, ni gambar saja boleh attach. So kita attach kat sini. So let's say that I want them to answer the, eja pun tak betul dah. Answer the, okay, this is the description. So I'm going to put short story. Salah eja lagi. Short story. Waiting. Okay, lepas tu nanti bolehlah letak gambar short story tu dekat sini. Okay, ambil daripada kita punya file. Kemudian kita letak date. Okay, maybe the job that we want them to do is here. Okay, and then assign to, this is very useful. Katakanlah short story waiting ni, kita ada a few questions for them to answer. Tapi nak elakkan dia orang meniru, kita ada more than one question. So we can actually tap, okay, dan katalah saya nak hantar kat si Nokam Rosita ni. Okay, saya tick kat dia. Okay, dan kita boleh tick more than one. Dan kita dah suruh dia buat soalan. Okay, so here. Okay, so here kat sini kita boleh buat soalan lah sekali. And then kita bagi dia answer on, respond on. On one character which influences you in life. Okay. So katalah yang ni, Nokam Rosita kena ni. Yang ni kita boleh actually copy, import je daripada copy and paste daripada kita punya file, daripada Word. So dah siap, kita just ni dan kita send the job. Okay, so this one dah diterangkan assign to. So kita still waiting for Nokam Rosita's response. So this is one good thing. So kalau klik kat sini, dia tak buat apa-apa lagi. So kalau dia dah buat, dia akan cakap complete ataupun dia akan beritahu in progress. Lepas tu yang best tu, kita boleh remind dia. Kita klik kat sini, remind. So ni keluar job reminder. This is the best part. Kita akan keep reminding kalau misal kata dia tak ada apa-apa respon dekat kita. Okay. Ada apa-apa soalan sebelum ni? Sebelum saya teruskan? Tak ada Okay Maknanya kita boleh line-line orang, line-line soalan macam tu? Boleh, ataupun nak share, pilih semua. Kan kalau kita buat test,
kita punya PRL nanti untuk semua yang bukan ajak ELC, PRL is personal reading log. Student kena ada 2 test untuk semester 2. Dia akan jawab soalan based on the story. One short story will be given for 1 test. So kalau misalnya kita risau student ni meniru, kita boleh bagilah. Tapi kita kena test dulu that the question has the same level of difficulty. Sebab nanti tak fair lah kan kita bagi soalan susah pada orang lain, soalan senang pada orang lain. Tapi boleh je kalau kita tengok students tu are weak in English. Ni untuk those who teach English lah. Kawan-kawan dia boleh tengok tak jawapan kawan dia yang lain? Tidak boleh sebab kita dah set kat sini untuk kita sahaja. Sekejap ya. Dekat setting yang sebelum kita send tadi tu. Show to me only. Jadi kita je dapat. Okay Kak Noh? Okay, good. Okay, alright. So ni mungkin boleh jadi satu option lah untuk siapa yang mengajar bahasa Inggeris yang nak buat test on short story ataupun writing. This is one of the options lah. This is not the option or the option. Okay, tapi ni mungkin kita boleh consider, boleh guna our own creativity. Untuk yang subjek yang ada essay pun rasanya boleh guna ni. Okay, so for quiz pula ni, dia ada limitation. Okay, for quiz ni, dia cuma boleh buat MCQ sahaja. Jadi untuk reading comprehension tu boleh lah. Dan untuk saya dah pernah cuba buat untuk listening. Untuk listening boleh kita just letak dia punya link. Okay, dia akan pergi kepada link untuk listening tu lah. So this one let's say kita buat week 4. Okay, listening practice. Okay, so this one, okay, kita letak daripada sekejap ya. Okay, this one, this is where we add the question. So yang gambar-gambar tu kita boleh ni je lah. So here we type the question ataupun kita copy paste daripada our own folder. Okay, let's say that I'm going to open the folder. Okay, dan cuba cari bukan, ni yang gambar sepatutnya folder listening. Tak ingat dah kat mana letak. Okay, so we can actually put in okay, yang ni katalah, yang ni saya dah buat terus practice malam. Bukan yang ni. Kak Syikin, soalan tu boleh banyak mana masuk ya? Boleh, kita keep on adding. Macam ni saya dah buat listening kan. Yang ni saya letak dekat job. So here, ini saya letak terus the link to the practice. So kalau tengok kat sini, saya type 2 question je dulu. Dia akan terus go to the link. Okay. And sekejap ya. Okay, so here the 2 questions. Okay, the 2 questions. You left the meeting. Huh? You left the meeting. Hello? You left the meeting already. Alamak. Hello, ada je. Kak Syikin left meeting lah. Sekejap, salah. Salah ni. Okay, I'm back. Sekejap ya. And from window. Tadi share screen. Share screen ni. Share screen lah.
Tayar skrin. Tayar skrin. Okay, sebentar ya. Okay, untuk okay. Right. So semua orang dah nampak? Belum? Belum. Tak nampak apa pun. Belum? Belum. Tak nampak apa-apa lagi? Nampak gambar Kak Ita. Nampak gambar Nampak gambar Kak Ita? Nampak gambar Ita. Sebentar ya, tiba-tiba pula dia kick me out from the meeting. Kita. Ada pun namanya. Ni lah akibat kalau guna banyak sangat ni. Nak share. Dia dalam grup lain. Masuk. Sebentar ya. Okay, sambil-sambil tu bolehlah. Cuba dulu. Cuba. Kejap ya, saya join in balik. Okay, ada apa-apa soalan tak sementara nak get into the meeting room again? Kenapa dalam Kaizaila web tak ada button attendance Kena add sendiri Add. Oh, okay. Tu kena browse sikit macam yang through handphone kita kita ada dia punya tu kan add more tu, ada button add more. So kalau nak senang pakai handphone dulu, add more sebab everything is provided there. Lepas tu so mana add action tu kena dalam mobile lah, mobile phone. Lagi senang lah, boleh. Boleh guna dekat Kaizaila web. Tapi dia kena cara panjang sikit lah. Okay. So this one, okay, back to the quiz tadi kan untuk listening. So there are 2 questions. Okay, there are 2 questions. One person dia dah completed the quiz. So kita boleh check. So quiz completed by this student. Okay, dia boleh ada jawapan sekali. So kita tahu dah. Soalan 1 dia salah, soalan 2 dia soalan 1 betul, soalan 2 salah. So kita boleh dapat dia punya respon. So ni nanti bolehlah discover sendiri on how to do the quiz. Quiz ni sebenarnya boleh untuk sebagai practices jugalah. Sebab again terserah pada our own creativity on how kita nak adapt apa-apa yang ada ni untuk kita punya teaching. So this one is on survey, okay, quiz. So survey, okay, survey ni dia survey sebenarnya tapi saya gunakan untuk buat test. Jadi kena pesan dengan students lah. Kalau kita tengok tengok survey tu actually it's the test. Sebab kita dah tak boleh tukar title dia. The title atas tu tak boleh. Sebab memang dia for survey. Tapi kalau kita nak buat survey lagi better. Okay, katalah kita nak buat let's say saya nak pilih ni nanti akan ada a few ways on how survey tu boleh dibuat. Dia punya cara jawapan tu. So let's say that I need them to write something. So I'm going to use this as the practice for let's say paraphrasing. Okay. Paraphrasing exercise. Okay, so this one kita explain lah what do they need to do. Okay, and next kita add question. Okay, survey ni sebab dia survey, so dia bagi kita a few choices on how soalan tu perlu dijawab.
kita ada MCQ, drop down, text. Okay, untuk yang berbentuk macam katalah paraphrasing exercises ni ataupun essay, kita boleh pilih bentuk text. Sebab students dia boleh type in. Jawapan tu panjang sikit. Okay, katalah let's say that let's say kita nak suruh dia paraphrase one question, one sentence. Okay, what should be the question? Yang ni kita boleh set daripada kita punya, boleh copy paste daripada file kita. Let's say the boy brings the flowers. Okay, so this one setting is optional. Okay, so here kita nak dia jawab in terms of text. So satu je soalan katalah. Okay, so this one dia akan survey expired bila. So results visible to everyone, tak nak, only me. Okay. And then only I can send a reminder. So this is the option, me and admins only me. So this one, all the settings that we need to do on our own. Okay, allow multiple responses, tak mau. Okay, so don't tick this. Then capture location with responses. Ini apa ni, kalau kita nak tahu students tu kat mana lah location dia. Ni kalau kita buat survey dan kita send to the students. So we are waiting for the students to answer. So yang ini pun kita boleh sebenarnya buat untuk exercise kita. Tapi kalau nak buat survey, that will be much better. Okay, sekarang ni kita tengok pada let's say attendance. Okay, so here attendance ni kalau kita go through yang daripada handphone tadi, kita ada lagi satu request attendance. Ni dah ada, saya dah add in. Okay, attendance dengan request attendance. So for students, kita nak tahu student tu dah masuk ke belum, kita akan minta dia buat attendance dulu. Attendance ni dia kalau tak silap saya, attendance dia boleh bagi tahu on the spot yang dia ada. So this one, they present. So automatically kita tahu dia dah ada kat situ. Okay, and for request attendance, ini yang kita minta students actually give dia punya attendance. So date, okay, for today, katalah time kita nak dia orang inform kita for our session, and respond with photo. Dia orang kena ambil gambar sebagai bukti. Okay, then kita send request. So request to mark attendance. So with photo and location, so dia orang kena, kita boleh also minta dia orang give their location if you want to. Okay, this is how we can actually look, check dia punya attendance. Okay, so quick poll is for us to ask question. Kita dah suruh dia baca sesuatu dan kita boleh buat option. Okay, and then responses visible only to me, ataupun kita nak the rest of the participants to know pun boleh juga, select. Okay, lepas tu we can actually send and we can get the result later. Okay, so we can also attach, boleh suruh diorang play games. Okay, kita untuk ni sekarang ni kan concept of gamification dah being emphasized on education. So we can actually create games, okay, for them to do. Tapi Tetris ni sebenarnya dia dah set. So just untuk students relax a bit lah. Bagi ni share kat students. Okay. Then we have a few buttons below here. So this one is meant for us to attach, okay, the documents, whatever, okay, for the students to do or to read. Basically, these are the things that Kayzela can do. Any question?
Rasanya itu saja yang nak dikongsi hari ini. Boleh explore. InsyaAllah kalau kita dah biasa dengan WhatsApp and also Telegram, tak ada masalah. It's very senang. Macam mana kita nak suruh student join? Sebab takkan kita nak add satu-satu ramai. Boleh group. Group. Tadi kan ada a few options. Kita boleh invite through link. Lepas tu through sekejap ya Kak Noh. Cuba buat invite through link. Kak Noh tak perasan lah yang tadi. Tunjuk ya. Okay, kat sini kan. Okay, katalah this one. Okay, this is the group. Okay, click here. Okay, then add participant. Okay, so ni satu-satu. Sebentar. Allah, terkeluar ke? Tak kan? Terkeluar. Kazela terkeluar. Buka Kazela buat balik. Sebentar. Okay. Dekat masa kita ingat tak yang kita set up the group tadi, kita ada a few options on how to invite them. Okay, kita boleh pakai QR code, suruh dia orang sendiri scan. Dekat group kita. Kita boleh invite group from the existing group yang kita dah create earlier from WhatsApp ataupun Telegram. Sekejap ya. Okay, ni katalah Kak Noh, katalah kita nak create awal-awal tadi kan? Okay, katalah kita create, okay, okay, kita guna yang the existing punya. Okay, the existing group. Okay, let's say this one. Okay, participants. Ini rasanya kita boleh melalui ini je. Tak boleh. Sebab sebentar ya. People, these are the people. Tak ada. Kak Syikin. Ya. Kalau dekat handphone boleh ada link, ada code, ada handphone. Yes. Kalau desktop ni macam tak ada je. Sebab desktop tu lah selalunya yang masa to be safe, yang masa awal-awal kita create tu kan, kita pakai phone. Jadi kita boleh pilih 3 cara, 3 methods of selecting. Kan? So kalau misal kata kita dah buat macam ni kat dekat web susah juga ni. Rasa tak ada kan kat web. Tak ada. So memang kita punya handphone tu is very handy lah sebab kita boleh buat semua kat situ, the setting up. Nanti Kak Noh try guna phone. Nampak. 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 I'm demonstrating through the Kazela web. Kang nak pasang handphone ni Kang, dia interrupt terus kena kick out lagi. Okay. Tak berani nak kacau lagi dia setting ni. Okay, so basically tu je yang rasanya yang penting lah. Jadi kita sebenarnya boleh gunakan Kazela ni untuk kita buat sharing of teaching dan juga untuk buat quizzes, exercises and assessments. Okay, right. Okay, sekarang ni kita nak minta Kak Ita sebab dia dah join as the group member, okay, untuk demonstrate apa yang dia dah buat. Kak Ita boleh tak? Can you hear me? Stop sharing first. Okay, so I'm going to stop my sharing. So Kak Ita akan tunjuk apa yang dia dapat, okay, as a part of ini sebagai students. Syikin, sebelum tu boleh tak Syikin explain beza attendance dengan request for attendance tu? Okay, sekejap ya Kak Mi. Okay, ni yang hijau ni attendance ni, kita request dia orang.
Okay, nanti ya. Okay, ini kan request attendance, right? So date katalah today and attendance katalah kelas pukul 12. Ni tengah kelas katalah pukul 2 lah. 12 lah, kejap lagi pukul 12 kan. Lepas tu set. Okay, so this one response with photo. Kita nak students ambil gambar. Hantar gambar. Sebab lepas tu kita send the request to this group. Ni group ELC 151. Kita boleh Okay. Okay, this one kita ambil Gmeet Kaizal lah sebab Kak Ita ada kat dalam ni. So kita akan suruh dia demo. Yati pun ada kan tadi? So kita akan hantar request attendance. Okay, so here let's say tak payah tukar 1159 tu, and kita send request. Okay, so this is what they will get. So far boleh check tak ada lagi responded. So close attendance request expires. Tadi tak tukar masa, dia mungkin klik waktu ni 12 hours and 30 minutes. So bila ni kita boleh set sebenarnya. Kita boleh set, tapi sebab dah hantar tak boleh nak redo. So kita boleh delete je. So this one share attendance report. Download. Ni selepas dia dah respond. So tak ada orang lagi. So nanti kita minta Kak Ita dengan Yati untuk ni, boleh tak? Answer. Yang itu ialah request to mark attendance. Sebab dah tutup tak boleh. Dah tutup tak boleh. Attendance dah tutup? Action is closed. Oh, action is closed. Oh, sebab tadi tadi pukul 12. Dia 8 hari bulan. 23. Yati boleh buat tak? Yati tak? Yati? Boleh, tak boleh. Sama juga dengan Kak Ita. Tak boleh ni. Action is closed. Oh, dah betul, action is closed. Kita buat lagi sekali. So, we go to the request attendance. Okay, so date. Okay, katalah date for today 8. Okay, set. Mungkin masa tadi kot. Lagi. Dia pukul 1 pagi, sekarang ni petang. Katalah pukul 2. Set. Okay, response send request. Cuba buka. Okay, action closes on Wednesday 8 April 2 PM. Jadi mungkin kita nak diorang masuk kelas before 2. So kita tunggu apa feedback ataupun ni daripada students kita yang 2 orang tu. So ini how we want to look at apa ni, dia punya ni lah response. Kak Syikil, dia memang kena onkan location je. Dia kena onkan location je untuk mark attendance ni. Boleh ataupun tak lah, terserah lah kalau you rasa you nak tahu students kat mana. Kan? Okay, so sekarang ni with location. Okay, kita tengok siapa yang dah jawab. Bukan klik sana. Ni bukan, salah. Oh, ke sebab Kak Syikil memang request with photo on location. Ya. Yati letak je gambar apa-apa. Letak gambar kucing pun tak apa. Main-main je, tapi student tak boleh lah kan.
Student bandwidth slow. Okay. Okay, Kak Ita dah jawab dah. One person responded, so we want to see siapa yang dah respond. Okay, so here dia dah respond pukul 11.47, dia masuk kelas awal. Okay, ni dah ada dah. Oh, dia bagi gambar, bukan gambar live lah. Lepas tu dia tulis saya hadir. Okay, so location pun ada dah. Tapi location ni sebenarnya tak tak begitu-begitu betul lah. Mungkin tak tahu, ni bukan alamat sebenar. Okay. So Yati, any problem? Baru seorang. So here we can share the attendance report and we can also remind people to respond. So this one request attendance reminder. Yang lagi satu tu, okay, we just click and then the attendance tu terus ada kat situ. Okay, so yang the second attendance here, okay, terus present je. Present, tapi ni nanti berlambak lah dekat ni. So submit. Tu dah ada. Okay. So Kak Mi, rasanya have I answered your question? So maknanya hak yang request attendance tu sudah bagi proof lah. Yang the other one tu tak ada proof lah. Gitu. Yang ni kita yang kat sini je. Ni kita boleh check. Check in dia pukul berapa. Okey, ingatkan request attendance student yang mark, dan attendance kita yang mark. Rupanya tidak ya. Both students yang request. Kita request. Okay, thanks. Okay. So yang ni kita boleh check lah kalau misalnya kata dia buat present kat sini kan. Okay. Alright, so ada apa-apa soalan lagi? Dah almost 12. Kak, yang apa tu attendance tu dia tak boleh compile semua sekali. Lepas tu kita nak save ke macam tu tak boleh Dia asing-asing satu-satu. Itu tak ada. Itu tips ni lah kita tadi struggle lagi. So part apa yang kita boleh buat recording ke macam tadi tu kan? Untuk kita guna untuk ni lah, untuk apa bukti. Untuk bukti. Bukti yang kita buat lecture, bukti yang student attend macam tu. Tak nak bukti yang dia yang kita dah buat kelas through this one. Macam macam kalau apa kalau tu selain kita boleh buat daripada recording ke apa. Recording ke atau dia ada secara formal, dia ada apa-apa tak yang sistemnya ada? Itu macam penggunaan WhatsApp dengan Telegram lah. Sama macam tu lah. Okay. Tapi rasanya boleh Google Form, Google Drive. Ni Gmail. Gmail. Macam mana Kak? Sekali? Kak Ita suggest lah. Okay, Kak Ita. Okay, apa yang saya suggest ialah kita buka Kaizala web ni dekat Gmeet kita dan kita record. Jadi kita ada maklumat lah apa yang kita record, communication kita kat dalam Kaizala ni through Google Meet. So adalah video satu. Other than that, dalam Kaizala ni student boleh inform dia punya existence, dia punya attendance tu. Jadi kita boleh tick sendirilah dekat kita punya form attendance tu. Okay, maksudnya kena guna Google Meet lah sebagai platform dia. Kita je guna, student tak semestinya guna. Kita seorang je dalam kita guna untuk okay, untuk rekod je lah. Okay, terima kasih. Cikgu nak tanya yang let's meet. Cikgu Kak Min nak tanya. Yang let's meet tu dia macam let's meet, kita boleh guna voice and also video call ke? Let's meet. Okay, this maksud Kak Mi macam mana? Kita ajak buat mesyuarat. Ini sebagai jemputan, invitation. Ya, invitation. So bila kita
bila kita mana semua dah gather, kita boleh be interaktif dengan orang kan, macam kita buat WhatsApp group call and voice call tu. Oh, kena voice tu tak pernah try lagi. Itu message Dia message biasa je. Oh, I see. Okay. Voice untuk attachment. Kalau buat attachment kat Mi, tapi tak boleh ni lah. Kita tak boleh on the spot lah kan. Okay. Alright. Okay, let's say this one is from kita punya previous recorded file. Planning. So Kak Mi maksudkan yang terus on the spot, alive. Ya, betul, macam kita boleh buat WhatsApp group call tapi dia orang limit to 4 people je kan yang tu. Itu limitation je lah rasanya. Alright. Okay, thanks. So far tak discover lagi yang tu. Tapi tak tahulah, mungkin kalau ada yang siapa yang discover nanti boleh lah share. Okay. Alright, so far so good semua orang. Okay. Ada 77 orang. Sini sepi. Dah nak tamat dah ni. Okay. Okay. So Kak Syikin. Ya. Kak Syikin, Mira sini nak tanya, macam Kak Syikin sekarang ni guna Google Classroom dengan Kaizala at the same time ke macam mana? So macam Kak Reddy, kalau Kak Syikin dah buat announcement dekat Kaizala ni kan, so buat juga dekat Google Classroom macam mana? Sekarang ni kita presenting recording kan? Tak, maksudnya macam Kak Syikin dengan student Kak Syikin sekarang ni kan, Kak Syikin memang guna dua-dua ke at the same time, macam Google Classroom guna and then Kaizala pun guna untuk communicate dengan students. Pakai both. Pakai both lah. Pakai both. So kalau nak buat announcement tu Kak Syikin memang akan post dekat dua-dua lah kiranya. Okay, Kak Ita nak say something tu? Okay, ni Kak Ita pernah cuba nak buat lah. Maksudnya, let's say macam engineering dia bukan semua boleh type kan dekat situ. Jadi kita menggunakan image untuk tulis attach kita punya soalan. Kemudian kita dah buat timing, ada function kat situ yang kita boleh buat timing. Timing mengatakan complete ke in progress, okay, dalam 30 minutes ke. So student bila dia dah siap, dia akan tulis, dia akan respon complete ataupun tak complete lah kat situ. Kalau dia kata complete, dia boleh tulis dekat nota kat bawah tu, dia ada notes kat bawah tu untuk dia comment sikit. Dia boleh kata I have submitted the assignment in the Google Classroom. So kita ada record dia punya attachment at the same time dia dah inform kita dia dah siap. Jadi you can check dalam Google Classroom punya folder whether that person dah submit ke belum. Jadi saya rasa tu lebih mudah lah. Ataupun ada satu cara lagi, mungkin dia cuma jawab, dia bagi comments untuk jawapan terakhir dia sahaja. Sebab kita je yang boleh lihat sebagai host, kita je boleh lihat jawapan dia dan komen dia tu. So dia boleh letak jawapan akhir di situ dan at the same time jalan kerja dia submit dekat Google Classroom. Bila-bila lah, maksudnya kita bagilah masa, takut dia orang ada masalah untuk submit dalam Google Classroom ke. Tapi at least kita tahu jawapan akhir dia berapa dan dia dah siap buat. Okay? Alright. Just reminder daripada pihak penaja. Petang ni kita ada satu lagi sesi mengenai Google Form. Okay, dan registration akan ditutup 2 minit lagi. Jadi siapa yang tak mungkin kita boleh buka lagi lah sebab sesi ni lambat habis kan. Kita expect sesi pagi ni habis 11.30 tu sebab kita tutup registration pukul 12. Tapi kita akan extend lah sampai pukul mungkin pukul 1 untuk register. Register tu is for us to record the participants. Sebab nanti survey akan diberi besok ya. Besok kita tak ada kita tak ada any online session. So setiap group akan terima survey question untuk jawab sebab kita diminta untuk
dapatkan details mengenai participants yang dah join. Dah live kita cari. Kak, contohnya untuk Kaizala ni saya okay. terlepas. So nanti attendance saya macam mana ya? Macam mana? Attendance saya macam mana ya? Saya terlepas pandang. Form tu semalam saya tak isi. Oh, okay. Tak apa. Komen. Kita ada record ni kan. Okay. So, Dr. Rajis boleh send the details nanti personally lah to any bagi kat ni lah dekat saya lah kat Shikin Senang. Hantar kat Surah. Okay. Alright. Terima kasih. Nanti I'll give you what are the details that I needed. Yeah. Yeah? Okay. Thank you. Alright, welcome. Alright. So ada apa-apa lagi? Kak Noh ada soalan nak tanya. Okay. Kak Noh. Kak Noh. Kak Noh nak tanya. Okay. What is your opinion kalau kita nak student present? Kan yang semua-semua ni lebih kepada kita yang present ke students. Kan kita nak tengok presentation student. Sebab macam speaking test ke apa ke. Kita nak pakai apa yang ni. Gitu. Boleh pakai ni yang baru belajar ni. Kazila tu untuk speaking test. Bukan. Google Meet. Okay, so maknanya kita boleh minta student live. Yes. Live. Okay, dan dulu macam Shikin dengan Nita kita orang guna Zoom, tapi lately ni kan ada isu on Zoom kan. So kita rasa macam takut lah sikit nak guna Zoom. Kalau presentation cuma data kita lah akan leak, kita takut tu je. So that's why kita concentrate guna UiTM yang apa yang UiTM dah sediakan ni. Kita pakai Gmeet. Kalau student dia boleh guna Hangout. Kena guna Hangout. Kita guna Gmail. Kita Gmeet sebab kita guna UiTM Gmail suite. Besar tu capacity dia. So Zoom memang tak recommend dah lah ke? Based on what appears on the news lah. Tapi nak guna boleh. Tapi kita takut data kita lah, kalau rasa macam kita risau on our data, I don't know. Tapi for the time being macam saya dengan Ita, kita tak nak guna lagi Zoom lah. For the time being. So kita shift kepada Gmeet. Okay, thank you. Nanti nak cuba. Okay. So, any other Kaizala ni memang untuk chatting room saja dah. Dia tak boleh buat call. Dia similar to WhatsApp dengan Telegram. Tapi cuma tak ada call lagi lah sebab dia baru. Tapi tak boleh on the spot punya conversation live. Okay. Kan ada beza synchronous dengan asynchronous kan kalau dalam Zoom. So kita boleh cuma kita boleh record our voice lepas tu send tu je lah. Texting je lah. Okay. Thank you. Sebab dia low bandwidth kan? Betul. Itulah yang dia punya the strength of using Kizela. Thank you Kak Shikin. Welcome. Okay, ada apa-apa soalan? Next section is on Google Form bagi siapa yang rasa nak belajar on the basic part of doing Google Form, because Google Form ni is very helpful. So bolehlah register. Team members dah open registration, boleh lagi. Hopefully you all dah buka ke? Okay, so registration form masih buka lagi. Alright, so besok tak ada apa-apa tapi kita akan akan hantar survey. Jadi siapa-siapa yang dah daftar tu kita minta tolong isikan survey tu, sebab survey itu nanti information tu kita terpaksa present kepada pihak pentadbiran lah. So Dr. Pan nak dengar apa feedback. Jangan keluar. So siapa-siapa yang dah keluar tu kita cari sebab kita ada registration tu. Okay, ada apa-apa soalan on Kizela ataupun nak tanya Kak Ita on Gmeet? So far okay ke? Rasanya hopefully dapat membantu trigger ideas tu yang kami nak. Kita orang ni sebenarnya EduTech team ni bukannya expert. Okay, we don't
say ourselves as experts, tapi kita share lah ideas. Kita belajar from each other. So ada new findings nanti share lah dalam group nanti. Yeah. Okay, any other question? Kak Ita nak tanya yang kalender kan, kita nak invite, nak schedule Google Meet melalui kalender tu. Kita just share link tu dalam description tu, maksudnya member akan alert lah maksudnya. Okay, member dapat notification dalam email dia, dapat notification. So dalam notification tu nanti adalah addressnya sekali. Ataupun kita boleh bagi link tu siap-siap, so dia orang boleh masuk lah. So dia akan on sehinggalah dia akan dapat dekat skrin Gmeet dia tu, dia akan tulis have not started yet. Maksudnya dia dah masuk tapi bilik kosong. Okay. Oh, maksudnya kalau kata schedule pun, maksudnya kalau katakan dia masuk sebelum tu pun memang bilik tu dah tersedia lah. Dah tersedia. Oh, okay. Okay, that's all. Thank you very much. Kak Ita, Kak Shikin. Okay. Dah tak ada apa-apa soalan Kak Shikin, Kak Ita, apa tu tak tahu dah jawab ke belum yang daripada Google Classroom tu kepada Google Meet tu, nak transfer student punya list tu, boleh ke? Okay, Najla ada ke kat sini? Ada. Nala okay, share. Dia macam ni, dia kalau kita nak transfer transfer student daripada Google Classroom kepada Google Meet tu memang tak dapat. Tapi kalau kita nak suruh student tu join, kita just create je dulu Google Meet tu melalui kalender yang macam Kak Ita tunjuk. And then after that, kita create another new post macam material ke sukatilah. Lepas tu kita copy whatever link untuk join di Google Meet session. And then student akan copy link tu je. And then dia akan macam tu je join dia. Okay, maksudnya dia still go through the link lah. Dia still go to the link. Kalau nak buat apa, diorang dapat personal invitation tu memang tak boleh. Kita kena key in satu-satu email diorang macam Kak Ita cakap yang ada problem tadi tu. Okay. Alright. Thank you Lala. Okay, welcome. Maksudnya dari mana? Dari kalender? Lala, ulang Lala. Dia macam ni, kita boleh create event dekat kalender kita tu, kita create event. Macam Kak Ita tunjuk tadi, Kak Nur perasan tak? Perasan. Alright. So daripada event tu yang kita akan copy whatever Google Meet link yang kita ada tu, and then kita create another post dekat kita punya Google Classroom tu. Okay. Tak apa Kak Nur, kalau tak faham Kak Nur contact saya personally je, nanti saya explain Kak Nur. Okay, beres. Thank you. Alright. Okay. So kalau tak ada apa-apa, kita kami ucapkan terima kasih banyak-banyak for your time and interest. Okay, so hopefully next week kita bertungkus lumus lah. On our minggu ni sebab minggu depan dah start. Okay, so WhatsApp group tu akan dibuka for a week untuk kita share apa-apa dan untuk tanya soalan kepada sifu-sifu yang telah mengajar. Jadi bolehlah keep in touch through WhatsApp group tu. Okay, so kita sudahi dengan tasbih kifarah. Ada orang tanya lagi? Ada siapa nak tanya lagi ke? Tak ada kan? Ada. Okay, so kita baca. Ellie ada tanya ni tadi. So daripada Google Meet ni, inilah bendanya. Dekat PowerPoint tu ada share. So dia akan bagi address untuk Google Meet. So ini yang Najla kata kita boleh share dekat Google Classroom. So student just klik je untuk masuk. Ataupun kalau kita nak student dengar je kita punya lecture tu, dia tak perlu join, tapi maksudnya student tak boleh komen. So kalau student tak boleh komen, student tak boleh komen kalau dia klik untuk stream. Macam kita dengar meeting-meeting dulu-dululah, kita dengar je kan. Kita punya VC cakap apa kan, tapi kita tak boleh respon. That is stream lah. So watch live stream.
So ada dua lah kat sini. Kalau kita nak involvement from the student, kita bagi link join Hangout Meet ni. Lala kata tadi letak dalam Google Classroom supaya semua orang dapat akses. Okay, thank you. Okay, so kita sudahi kita punya session dengan baca tasbih kifarah yang surah Al-As, dan bolehlah leave, jangan tidur dalam kelas ya. Semalam ada 3 orang tidur tak keluar-keluar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at 3 PM today. Kalau berminat untuk belajar G-Form ya. Okay, bye. Assalamualaikum.